Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi untuk perjumpaan kelab olahraga kita hari ini, cikgu nak terangkan tentang apakah peregangan dinamik, dynamic stretching. Itu yang kita nak buat. Sebab yang lepas kita telah buat warm up kan, pemanasan badan. Baiklah. Peragangan teruk betul bahasa tu. Peragangan dinamik adalah pergerakan aktif di mana sendi dan otot melalui pelbagai gerakan. Mereka boleh digunakan untuk membantu memanaskan badan anda sebelum bersenam. Kita buat dinamik kan. Dia boleh menggantikan, bukan mengganti sepenuhnya lah, tetapi boleh incorporate boleh digabungkan dengan aktiviti memanaskan badan. Sebab itu perbezaan regangan dinamik dengan regangan statik. Dynamic stretching dengan static stretching. Static stretching kamu mesti buat pemanasan badan dahulu. Tapi untuk dynamic stretching kamu boleh terus buat aktiviti selepas itu. Well, that is not actually right. Static stretching ni bagus dibuat di akhir aktiviti. Lepas kamu dah berlatih bersukan, kamu buat static stretching. Baik. Tapi kalau nak buat static stretching juga sebelum aktiviti, sebelum kamu bersukan, kamu kena buat pemanasan badan dahulu. Tapi lebih baik buat dynamic stretching dahulu. Static stretching adalah untuk penutupan, macam cooling down lah. Right. Baik. Seterusnya. Peregangan dinamik boleh berfungsi dan meniru pergerakan aktiviti atau sukan yang akan anda laksanakan. Boleh kaitkan dengan sukan apa yang kita nak buat. Kalau sukan olahraga tu lebih mementingkan bahagian upper body, jadi regangan dinamik ditumpukan kepada bahagian upper body. Tapi oleh kerana olahraga kebanyakannya, saya rasa semua sukan pun dia lebih menumpu kepada lower body kan, bahagian bawah badan, bahagian bawah kita. Sebab kita banyak menggunakan kaki kita, contoh berdiri. Orang melontar peluru pun berdiri kan, melontar lembing pun berdiri. Jadi kaki ni, lower body ni, kita lebih fokus kepada lower body. Baik, sebagai contoh, seorang perenang boleh melingkari lengan mereka sebelum masuk ke dalam air. Ini biasalah perenang, dia guna tangan untuk berenangan. Tapi berenang ni seluruh badan kan. Sebab tu sukan renang ni bagus. Kalau kamu tengok tubuh badan orang yang mengikuti sukan renang, badan mereka nampak tough, nampak fit kan. Paling nampak menarik lah badan perenang ni. Baik, seterusnya. Peragangan dinamik juga boleh menjadikan rangkaian pergerakan untuk menggerakkan badan sebelum melakukan sebarang jenis senaman. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi. Beberapa contoh termasuk putaran batang, lunge kaki berjalan atau ayunan kaki ke dinding. Ni salah ejaan ini, lunge. Baik, sebarang aktiviti senaman kita buat peregangan dinamik dahulu. Even untuk kalau kita hanya berjalan, ada dia punya regangan dinamik. Jangan ingat kita berjalan tak perlu kalau nak berjalan jauh lah, kita perlu ada regangan otot juga. Baik, bila nak menggunakan regangan dinamik,
Mari kita tengok. Regangan dinamik. Sekejap, cikgu letak pen dulu. Regangan dinamik boleh digunakan sebelum memulakan rutin senaman. Ini dapat membantu memanaskan badan anda atau membuat otot anda bergerak dan bersedia untuk bekerja. Beberapa contoh yang dapat memanfaatkan peregangan dinamik termasuk, ini contoh-contoh manfaat daripada regangan dinamik. Sebelum sukan atau sukan. Research trusted source menunjukkan bahawa peregangan dinamik mungkin bermanfaat bagi atlet yang akan berlari atau melompat termasuk pemain bola keranjang, pemain bola sepak dan pecut. Seterusnya, sebelum angkat berat, yang pergi gym tu kan. Menurut research trusted source, regangan dinamik dapat membantu daya panjangan kaki. Maksudnya elastic kit apa macam mana bagi tahu tu. Saya pun tak tahu. Daya panjangan kaki. Dia macam capaian kaki kamu. Dia dapat membantu capaian kaki kamu. Macam memanjang lah. Dan meningkatkan prestasi berbanding dengan regangan statik atau tanpa peregangan. Kalau dah tanpa peregangan ni lagi teruk lah regangan. Jadi kelebihan dynamic stretching ni lebih daripada static stretching untuk sebelum bersukan. Baik, sebelum melakukan senaman kardiovaskular, sama ada anda akan berlari atau berenang, latihan dinamik dapat membuat otot anda menjadi panas dan bersedia, yang dapat meningkatkan prestasi dan mengurangkan risiko kecederaan. Itulah kepentingan dynamic stretching. Yang paling penting sekali tadi, yang bawah itulah, mengurangkan risiko kecederaan. Kita nak bersukan supaya badan kita sihat kan, bukan untuk bukan untuk mencederakan diri. Walaupun memang kita tidak dapat elak sekali sekala dalam kita bersukan, kita berolahraga, pasti ada kecederaan akan berlaku jika kamu berlatih betul-betul. Kalau berlatih sekadar melepaskan batuk di tangga, memang tak cedera lah. Tapi kamu pun tidak akan dapat meningkatkan kemahiran dan ketangkasan kamu, kekuatan kamu. Performan kamu tak akan meningkat kalau kamu berlatih secara bermain-main, tak sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, kecerdasan, ketangkasan, kemahiran dan performan kamu akan meningkat. Tapi sekali-sekala pasti ada kecederaan. Itu kita tak dapat elak. Sebenarnya kecederaan ni pun bagus, tapi kalau dah selalu sangat tak bagus lah. Sekali sekala, jarang-jarang kan. Jadi itulah sebuah sedikit mengenai dynamic stretching. Seterusnya kita akan buat aktiviti. Harap murid-murid semua bersedia dengan pakaian sukan, pakaian yang longgar, t-shirt, tracksuit kan. Untuk regangan otot ini, untuk dynamic stretching ni, kamu boleh berkaki ayam, tak payah pakai kasut pun tak apa. Lagipun kamu berada di rumah. Ya, jadi semua sedia? Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Jadi hari ini kita akan buat dynamic stretching. Dynamic stretching ni kita boleh gunakan apabila kita kesuntukan maksa ataupun kita nak cepat. Jadi kita tak dapat nak buat warm up dulu, kita kena skip warm up. Jadi kita buat dynamic stretching. Memang dianjurkan untuk kita buat dynamic stretching dibanding dengan static stretching. Static stretching dia ada kelebihan dia sendiri.
kita akan buat kemudian selepas kita membuat latihan ataupun selepas kita bersukan untuk olahraga. Jadi sebab stretching statik ini dia boleh menurunkan daya tenaga kita. Dia untuk relax. Itu dia static stretching. Kita pernah bersukan, kita buat static stretching. Tapi untuk kita baru nak bersukan, kalau kita buat warm up, kita boleh buat dynamic stretching ataupun kita terus buat dynamic stretching. Sebab dia ni akan meningkatkan kita punya tenaga di dalam badan untuk menyediakan badan kita supaya mengaktifkan badan kita, dan dia memberi flexibility pada kita. Baik, jadi untuk pergerakan yang pertama, saya akan tunjukkan dahulu. Kita akan buat macam ni. Satu, kaki kanan ke hadapan, dan ini tolak ke kanan. Akan rasa sebagian ya. Akan rasa sebagian. Itu sudah dengan sebelah kiri. Tolak sebelah kiri. Akan rasa bahagian ini. Artinya stretching. Kita akan buat sebanyak 20 kali. Okey? Baik. 1 2 ingat 3. Dari sisi kita terlalu payah. 5 alamak nampak kot. Tak apa. 1 2 3 4 setiap kali kita buat dynamic stretching, jangan terus berhenti. Mesti bergerak-gerak, jangan statik. Mesti bergerak-gerak. Baik, seterusnya kita akan buat pergerakan yang kedua. Yang ini kamu kena turun dalam saya. Ingat, turun lantai, duduk sisi sebelah sisi supaya senang kamu. Faham? Baik, lepas tu letakkan tangan kamu di bawah. Pastikan punggung kamu di posisi yang paling tinggi. Tangan dan kaki jangan lupa. Baik. Kita akan buat ini sebanyak semampu yang mampu barulah. Tapi saya rasa kita dapat buat 5 saja kot. Baik ya. Baik. Mula turun, lepas tu naik. Tolak semula. Turun, naik. Tolak semula. Kaki dan tangan jangan berbalik. Lihat tu, kaki dan tangan jangan berbalik. Punggung tinggi sekali, malah ke bawah. Turun dan tolak ke atas. Okey, baik. Kita akan buat sebanyak 5 kali. Okey, kalau kamu dapat buat 10, buat 10. Kalau dapat buat 100, jangan buat 100. Buat 10 cukup. Baik. Okey, sama-sama turun. Ingat, punggung di atas, tangan lebar macam ni. Okey? Baik. Tangan lebar macam tu. Turun, tolak. Balik ke posisi asal. Turun, tolak. Luas badan.
Baik. Ini untuk bahagian lower body kamu, bagian bawah. Stretching bagian tu dan sedikit di bagian tangan. Baik, sekarang kita nak di bagian bawah lagi, bagian kaki kita. Jadi kalau kita nak kamu ke lantai lagi, ini. Setelah itu buka kaki kamu macam ni dan tolak ke belakang. Tolakkan tunjuk ke bagian ni pula. Tidak itu pakai soita, ingat katanya jangan pakai soita. Buka, bola setinggi yang kamu boleh. Tunjuk dari belakang. Angkat, bola. Angkat, bola. Okey. Baik, kita buat banyak 20 kali. Tapi sebenarnya tak ada kiraan sebenarnya. Selagi kamu rasa perlu, kamu tambah. Kalau kamu rasa dah mencukupi, dah stretching asal kamu pada kamu, masa kamu cukup dah tu. Tapi kalau kamu nak buat lebih, pulang dengan baik. Jadi tadi tangan di bawah dan keadaan seperti kuda kan. Angkat kaki, satu, turun, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Jadi 10 pun dah ada pasal 11, 12, 13, 14, 15, apa yang terbut? 16, 17, 18, 19, 20. Baik. Ini ingat sajaku lepas di antara itu cara pergerakan itu jangan berhenti bergerak. Kamu boleh bergerak-gerak di kawasan kamu senang tadi ya. Dengan berdiri sekejap. Duduk kembali. Gerakan terakhir kita akan buat stretching dynamic juga.
Pelan. Tiga. Tolak. Ingat tolak ke dalam-dalam. Jangan buat dia alang-alang. Buat tolak betul. Pelan lagi. Kau dah? Enam ya? 7 kan? Tolak. Pelan lagi. Turun. Tolak. Pelan. Pelan lagi. 9. Pelan lagi. 10. Baik. Jadi saja murid. Ingat, di antara stretching tu badan kamu mesti sentiasa bergerak, jangan statik. Okey? Itulah dia stretching dynamic stretching.